Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, semalam terjadi satu sejarah baru negara Malaysia bila ada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023. Lawan jadi kawan dan 5 tekad untuk Konvensyen Kerajaan Perpaduan. Inilah 5 tekad tersebut. Konvensyen Kerajaan Perpaduan pada hari ini merupakan peristiwa yang masih janggal dan amat bersejarah dilihat walaupun sejak semua penjajaran politik sejak 2016 yang lalu. Pemimpin DAP bercakap di atas pentas yang pernah digunakan oleh pemimpin UMNO untuk menyerang mereka dengan laungan reformasi bergema di Dewan Merdeka di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Mesej diulang sepanjang hari adalah jelas. Saling memaafkan, melupakan pemusuhan silam dan menamatkan persaingan politik berdekad-dekad sambil menampilkan keutuhan barisan bersatu kepada rakyat. Himpunan ini untuk orang ramai dan ahli parti yang kebanyakannya masih lagi kekok terhadap idea bekerjasama dengan musuh lama mereka menjelang 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail merumuskannya dengan baik. Berkata slogan partinya, lawan tetap lawan, kini boleh ditukar kepada dulu musuh, kini kawan. Presiden MCA Wee Ka Siong pula dan Setiausaha Agung DAP pula Anthony Lok yang masih lagi cuba mencari keserasian politik mengungkapkan keadaan itu melalui pantun. Wee Ka Siong yang terlebih dahulu berucap di pentas berkata, dulu lawan, kini kawan. Dulu kawan, kini lawan. Tak kisah lawan ataupun kawan, yang penting hati rakyat perlu ditawan, katanya. Wow, ini pantun hebat lah. Kemudian Anthony Lok dalam ucapannya pula membalas dengan pantun yang hampir sama. Anthony Lok dalam pantunnya berkata, dulu lawan, kini kawan. Lawan sampai jadi kawan. Tak kira kawan atau lawan, yang penting Malaysia aman, katanya. Ini barulah. Konvensyen hari ini bukan sahaja mengenai soal perdamaian dan saling memaafkan antara parti-parti gabungan kerajaan perpaduan. Majlis itu berakhir dengan semua pemimpin daripada 19 parti politik telah membacakan ikrar 5 tekad untuk Malaysia yang lebih baik. Antaranya ialah mencari jalan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui tawaran lebih banyak peluang dalam pelbagai sektor, serta memastikan akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan yang lebih berkualiti. Selain itu, pemimpin kerajaan perpaduan juga bertekad untuk meningkatkan ketelusan di dalam pentadbiran dan menghapuskan ketirisan dalam perbelanjaan supaya lebih ramai rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif kerajaan. Pada masa yang sama, mereka berikrar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pemangkin pembangunan sambil mengambil pendekatan keseluruhan untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Sementara itu, Konvensyen Kerajaan Perpaduan hari ini juga dijangka bakal diadakan di peringkat negeri. Konvensyen ini juga mungkin menjadi majlis tahunan yang mungkin melangkaui tempo pentadbiran sekarang. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dipuji oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah membentuk pentadbiran pada hari ini berkata, kerajaan Madani sekarang boleh terus mentadbir lepas pilihan raya umum akan datang jika mereka semua terus menyokong pengerusi Pakatan Harapan. Pun begitu, semua tekad ini akan diuji jika gelombang hijau Perikatan Nasional dapat menembusi Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang yang telah lama diterajui oleh Pakatan Harapan dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya ingin buat sedikit pendapat ulasan saya mengenai isu tentang kononnya akan ada perubahan dalam kerajaan tumbang dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, pada pendapat saya, perkara itu sangat sukar untuk berlaku. Buktinya sekarang,
Bukan saja kerajaan perpaduan yang selalu digambar-gemburkan ada masalah dalaman, ya memang setiap parti ada masalah dalaman masing-masing. Tetapi terbaru ini bukti bahwa kerajaan perpaduan ini akan sukar untuk tumbang adalah dengan pelaksanaannya pertama kali dalam sejarah. Tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah terjadi, hampir mustahil dulu, tetapi sekarang ini sudah berlaku. Ini menunjukkan bahwa kerajaan perpaduan ini tidak akan tumbang dengan mudah. Ya, kerajaan perpaduan tidak akan tumbang dengan mudah. Dan kalau katalah seperti dakwaan daripada beberapa pihak mengatakan ada nombor dan sebagainya, saya pikir dari mana nombor itu? Kerana fakta yang di depan mata kita ialah baru saja selesai konvensyen pertama kerajaan perpaduan, di mana di Ibu Pejabat UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini membuktikan bahwa semua komponen di dalam kerajaan perpaduan memang betul-betul sekarang ini diikat bekerja sama dengan baik, sehingga semua parti dalam komponen itu datang bersama-sama. DAP diberikan peluang untuk berucap, sehingga ada yang Anthony Locke kata, saya belum pernah ada nota ketika berucap, tapi kerana pertama kali berucap di tempat ini terpaksa ada nota kerana rasa gugup dan sebagainya. Kemudian ada juga daripada parti-parti yang lain turut juga bersama dalam konvensyen kerajaan perpaduan itu. Manakan mungkin konvensyen ini boleh berlaksana sekiranya tidak ada kesatuan, tidak ada kesepakatan, tidak ada dalam satu persetujuan bahawa akan kekal terus dalam kerajaan perpaduan. Ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak hadir mungkin kerana tidak setuju, tetapi kita tahu bahawa kita ada akta lompat parti. Makna kata, orang-orang yang datang ke dalam konvensyen ini yang setuju dengan kerajaan perpaduan, andai kata di dalam UMNO memang ada contohnya yang nak letak jawatan, berapa kerat sangat yang nak letak jawatan, berapa ramai yang nak letak jawatan. Lagi pula di dalam UMNO hanya ada 30 MP sahaja, ya. Mereka tarik diri pun masih kekurangan lebih 20 kursi lagi. Andai kata tapi tidak akan berlaku. Kemudian DAP pun ada di sana dan sebagainya. Kerana itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jangan risau, jangan takut. Kerajaan perpaduan ini akan tetap kekal untuk, saya fikir, untuk sampai PRU ke-16 kurang-kurangnya. Kerana ada satu daripada Zahid Hamidi, dia kata daripada Zahid Hamidi, kalau saya boleh bacakan kepada anda, Zahid Hamidi berkata, jika Barisan Nasional sokong Anwar, Kerajaan Madani boleh lepasi PRU 16. Jadi sekurang-kurangnya sehingga pada PRU 16, sekiranya Barisan Nasional tetap bersama dengan UMNO, dengan Anwar Ibrahim, dia akan tetap juga akan menjadi kerajaan sehingga sekurang-kurangnya PRU 16. Sebab untuk mendapatkan majoriti mudah, Anwar tetap ada majoriti itu dengan kerjasama daripada BN dan Pakatan Harapan. Dan sekiranya salah satu daripada parti Sabah, GPS atau GRS bersama dengan Anwar Ibrahim, dia tetap akan menjadi juga kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan, nampaknya sekiranya PAS ingin memerintah, sekiranya bersatu ingin memerintah, sekiranya Perikatan Nasional ingin mengambil tampuk penguasaan atau memerintah kerajaan negara Malaysia sekali lagi, mereka perlu berusaha keras yang luar biasa punya keras. Tapi saya fikir tidak akanlah. Bagaimana pendapat anda? Sila tinggalkan di ruang komen. Jumpa lagi, bye-bye.